Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita masih lagi membincangkan bab 4 pembiakan, tetapi kita akan fokuskan kepada 4.2 sistem pembiakan manusia. Pelajar-pelajar, pernahkah kamu terfikir bagaimanakah manusia membiak? Now we are going to learn about sistem pembiakan manusia. Manusia membiak dengan cara pembiakan seks. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan lelaki dan perempuan, kedua-duanya sangat penting. Pasangan tidak dapat melahirkan zuriat jika mana-mana sistem pembiakan mereka gagal berfungsi. Jadi, kena ingat, kedua-duanya sangat penting. Okey? Maksudnya, sistem pembiakan lelaki dan perempuan, kedua-duanya sangat penting. Sekarang kita akan lihat pandangan hadapan sistem pembiakan lelaki dan yang ini pandangan sisi sistem pembiakan lelaki. Ada 7 bahagian yang pelajar kena tahu, iaitu yang pertama ialah vesikel semen. Okey, ni ialah vesikel semen. Yang kedua ialah kelenjar prostat. Okey, ataupun prostat ya. Yang ketiga ductus sperma. Okey, ada yang panggil ductus sperma. Seterusnya ialah uretra. Okey, yang ini ialah uretra. Okey, kemudian ialah scrotum. Ini ialah scrotum. Okey, testis. Okey, yang ini ialah testis. Dan yang terakhir ialah zakar. Yang ini ialah zakar. Ini pandangan hadapan. Yang ini adalah pandangan sisi. Seterusnya kita akan belajar bahagian dan fungsi struktur pembiakan lelaki. Bahagian yang pertama di sini ialah vesikel semen. Okey, pelajar boleh lihat pada rajah vesikel semen yang ini. Okey, apakah fungsinya? Merembeskan bendalai yang mengandungi nutrien untuk sperma. Seterusnya ialah uretra. Okey, yang mana tadi uretra? Yang ini ya, uretra. Apa fungsi dia? Salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar daripada badan. Yang ini pula ialah ductus sperma. Apa fungsinya? Fungsi ductus sperma ialah menyalurkan sperma dari testis. Ini ialah testis. Okey, testis sebentar lagi akan menghasilkan sperma kan. Jadi, fungsi ductus ni ialah menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Okey, di dalam badan. Okey, seterusnya ialah zakar. Okey, apa fungsi zakar? Fungsinya ialah memindahkan sperma. Okey, ni zakar memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey, skrotum. Okey, ini ialah skrotum yang dekat luar ni. Okey, ianya memegang dan melindungi testis. Dan yang ini ialah testis. Apakah fungsi testis? Menghasilkan gamet jantan, iaitu sperma dan hormon seks jantan. Dan yang terakhir ialah kelenjar prostat. Fungsinya ialah menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Seterusnya kita akan lihat yang pertama di sini pandangan hadapan sistem pembiakan wanita dan yang ini pula pandangan sisi sistem pembiakan wanita. Ada berapa bahagian sistem pembiakan wanita? Ya, ada 5. Okey, yang ini ialah tiub falopio. Alright. Yang ini pula ialah ovari. Yang ini ialah uterus. Uterus ni ialah rahim. Okey, ini pula ialah cervix dan yang ini ialah faraj. Sekarang kita akan belajar bahagian dan fungsi struktur pembiakan perempuan. Okey, kita mulakan dengan tiub falopio. Okey, ini ialah tiub falopio. Apakah fungsinya? Fungsinya ialah tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku.
Seterusnya ialah ovari. Ini ialah ovari. Fungsi ovari ialah menghasilkan gamet betina, iaitu ovum dan hormon seks wanita. Seterusnya ialah uterus ataupun rahim. Okey, ini ialah tempat embrio berkembang dan membesar. Ini pula ialah cervix, mengeluarkan mucus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Dan yang ini ialah faraj, menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah perubahan fizikal yang berlaku ketika akil balik. Sebenarnya, apakah maksud akil balik? Maksud akil balik ialah peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak, sama ada dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Umur lelaki ketika mencapai akil balik lebih kurang 14 hingga 17 tahun. Perempuan pula lebih awal daripada lelaki, iaitu antara 10 hingga 12 tahun. Sekarang kita akan lihat apakah perubahan yang berlaku kepada lelaki semasa akil balik. Yang pertama, kita lihat dari segi suara. Peti suara ataupun larynx membesar. Suara menjadi garau. Okey, masa kamu sekolah rendah, okey, kamu cakap pada cikgu, "Assalamualaikum cikgu." Tapi bila masuk sekolah menengah, mungkin masuk umur 14 atau 15 tahun, suara kamu menjadi garau kan? "Assalamualaikum cikgu." Contohnya. Dari segi badan pula, misai dan janggut mula tumbuh. Bulu tumbuh di muka, ketiak dan juga dada. Bagi organ pembiakan, testis menghasilkan sperma dan hormon seks. Bulu tumbuh di bahagian sulit. Zakar dan skrotum mula membesar. Sekarang kita akan lihat perempuan semasa akil balik. Okey, apa yang berlaku kepada badan? Buah dada membesar, punggung mula padat dan lebar, bulu tumbuh di bahagian ketiak, organ pembiakan pula, ovari menghasilkan ovum dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit dan kitaran haid bermula. Okey, itulah yang terjadi kepada perempuan pada ketika akil balik. Seterusnya kita akan lihat perbandingan gamet jantan dan gamet betina. Okey, ini ialah sperma. Sperma ialah sel yang paling kecil di dalam badan lelaki dan berbentuk seperti berudu. Pelajar boleh lihat dengan jelas di sini bentuk sperma ialah seperti berudu. Ovum pula ialah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Okey, ini ialah struktur ovum. Jom kita kenali dengan lebih dekat struktur sperma dan ovum. Baiklah, bagi sperma ada berapa bahagian? Ya, ada 3 bahagian, iaitu kepala, bahagian tengah dan juga ekor. Di bahagian kepala terdapat nukleus. Bagi ovum pula, ianya terdiri daripada membran sel, sitoplasma, nukleus dan juga lapisan jeli. Kita belajar dengan lebih lanjut tentang sperma. Kepala sperma mengandungi nukleus yang membawa maklumat genetik dan perwarisan untuk diturunkan kepada zuriat ataupun anak. Okey, dekat kepala ni ada nukleus. Nukleus ni membawa maklumat genetik. Okey, maklumat genetik tu contohnya macam apa? Warna mata, okey. Apa lagi? Warna rambut, okey, dan sebagainya. Ekor sperma membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan tiub falopio, sistem pembiakan perempuan. Jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Okey, banyak tu ya pelajar-pelajar semua. Sekarang kita lihat lebih lanjut berkaitan dengan ovum.
ovum berbentuk sfera dan berdiameter kira-kira 0.1 mm. Nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat iaitu anak. Jadi pelajar kena ingat di dalam ovum juga mengandungi nukleus. Ovum tidak boleh bergerak sendiri. Bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanya 1 setiap bulan bagi perempuan normal. Baiklah, sekarang kita akan lihat perbandingan antara sperma dan juga ovum. Yang di bahagian tengah ni ialah persamaan. Okey, dan di bahagian kiri ialah perbezaan. Begitu juga dengan sebelah kanan. Okey, apa yang sama di antara sperma dan ovum? Kedua-duanya membawa maklumat genetik dan kedua-duanya adalah sel pembiakan seks. Jom kita lihat perbezaan antara sperma dan ovum. Yang pertama, sperma boleh bergerak manakala ovum tidak boleh bergerak. Sperma dihasilkan oleh testis manakala ovum dihasilkan oleh ovari. Sperma merupakan gamet jantan manakala ovum adalah gamet betina. Dan yang terakhir, sperma merupakan sel yang terkecil di dalam badan lelaki manakala ovum adalah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Baiklah pelajar-pelajar kena ingat ovum yang besar ni boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan dari ovari, manakala sperma, ini ialah sperma nampak banyak sperma cuba masuk ke dalam ovum ni. Sperma boleh hidup sehingga 3 atau 4 hari. Cikgu harap semua pelajar telah memfaham subtopik 4.2 sistem pembiakan manusia. Sehingga berjumpa lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.